المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا الله بركة هذا المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, seterusnya kepada semua pimpinan-pimpinan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu balik, walaupun kita jangka kita nak berehat hanya pada waktu PRU je, tapi nampaknya sambung-sambung sampai selesai lah. Selesai ya. Alhamdulillah, keadaan bermudah di tubuh. Kita berharap kerajaan ini dapat melaksanakan tugasnya selama 5 tahun ya. Jadi semua jangan lagi kita bertengkar-tengkar lagi hal politik ni. Sudah selesai. Jadi kita sokong, kita dukung, mana yang baik kita ikut ya, mana yang tak baik kita tak payah ikut. Dan itu je ya. Baik itu yang penting sekali. Bila kita sudah membuat keputusan, jangan ada lagi rasa apa-apa rasa kita dah selesai. Jadi kita sambung balik pengajian yang kita terhenti pada tak tahu seminggu berapa dulu ya, banyak kali dah. Iaitu hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia menyebutkan dia dalam satu pelayaran ya, kita ulang balik sikit. Dia satu pelayaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muaz bin Jabal rasa ada peluang aku nak berdekat dengan Rasulullah ni, nak berdekat-dekat dengan dia, nak manja-manja dan nak bertanya. Banyak aku dalam pelayaran. Bila pelayaran dia bukan perjalanan musafir lah, pelayar. Jadi dia sebut kat situ, dia kata, ya Rasulullah ya, akhbirni bi'amali yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Itu yang ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia kata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Itu soalan ni. Adalah soalan macam dekat dengan Azhar Idrus tu lain ya. Benda asas betul. Aku ni agaknya dalam hati Muaz berkata, aku ni ialah kalau ikut Nabi 63 tahun kan. Jadi aku tak masuk syurga dan nak elak dari api neraka. Apakah amal yang aku itu buat? Mari kita jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, Muaz, engkau bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang sangat besar, dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang telah dimudahkan Allah untuknya mencapai. Kalau Allah mudahkan, mudah. Apa dia kata? Beribadatlah kepada Allah dan jangan engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpul dalam 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama disebut. Yang pertama sekali, memang rukun Islam yang pertama kan mengucap 2 kalimah syahadat. Itu dia punya lafaz. Lafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari lafaz itu kita ngambil erti.
Lepas ambil reti, ambil maksud. Lepas ambil maksud, ambil praktikal, apa amal yang patut kita buat. Itu yang penting tu. Sekadar menghafal, rasanya orang bukan Islam pun boleh menghafal. Tetapi reti, lepas itu maksud, lepas itu praktikal. Ada nanti dah banyak dah saya, tapi saya yang teringat yang itu saya sebut. Baik. Apa retinya? Retinya aku naik saksi. Aku naik saksi, bermaksudnya aku ni bersaksikan. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah. Sebab bila sebut Tuhan tu, semua kepercayaan orang dalam dunia Tuhan lah Tuhan. Tuhan orang tu, Tuhan orang tu, Tuhan orang tu. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kita punya reti, dia reti dia. Kemudian Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu pengakuan kita. Seseorang nak masuk Islam, itu proses pertama dia hendaklah mengucap 2 kalimah syahadat. Kita biasa, awak tak reti lagi lah, jangan mengucap dulu, nanti dululah masuk Islam. Fahamkan dulu, kita katakan. Kita kata, fahamkan dulu. Kita selalu cakap macam tu. Tapi yang ini ialah pintu untuk masuk Islam itu mengucap 2 kalimah syahadat secepat mungkin. Kalau kata saya nak masuk Islam, terus saja dia mengucap. Lepas itu baru kita ajar. Takut kerana dia bertukar fikiran. Tak boleh. Itu gerakan kita mesti macam itu. Sebab itu kalau kita tengok Zakir Naik dan sebagainya itu kan, dia menerang. Bila orang tu menyoal, tanya soal, lepas itu orang tu kata, saya nak ucap 2 kalimah syahadat, Syekh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ikut tu Islam. Lepas itu dia suruh anak buah dia pergi jaga, ajar dan sebagainya. Dia ada kelas, ada macam-macam dia. Online pun ada. Dia orang punya program. Jadi jangan melengah-lengah. Baik. Ertinya tadi ialah tiada Tuhan yang aku nak, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Jadi dalam dunia ni kalau berapa banyak ada Tuhan pun, kita hanya bertuhankan Allah. Allah. Barulah kita nanti tanya apa maksudnya Allah itu baru kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, kalau orang tanya qul huwallahu ahad, Allah katakan Allah itu asa. Ini dah banyak kali lah kita ulang. Dan agama ni pun tak akan berbeza-beza. Itu juga yang akan diulang-ulang. Allah itu asa. Ahadun itu artinya asa. Bukan satu. Kalau satu nanti lepas satu kan ada 2, lepas 2 ada 3. Sebab itu Allah memilih ahad tunggal. Ahad, ya, ahad tunggal. Jadi kalau saya dah selalu sebut, kalau kita kata orang tu anak tunggal, memang tak ada adik-adik lain kan? Orang yang nyoal tak apa cuba dia tu. Pasal tunggal tu memang sopan. Tapi itu anak satu. Itu lepas itu kan mungkin ada anak 2. Tapi katanya tak mana pergi, macam-macam lah kan? Jadi ahadun itu artinya asal, tunggal. Itu ya, baru kita pergi kepada qul huwallahu ahad. Kemudian dia itu tunggal. Untuk mengelakkan, ada juga ulama mengatakan Allah itu bukan tunggal. Allah itu katanya ada isteri, lepas itu ada anak, kan? Itu ada pula agama. Jadi sebab itu Allah menyebutkan tunggal. Kemudian Allahus Samad. Allah itulah tempat meminta. Jangan meminta kepada benda lain. Gunung, air, sungai, pokok dan sebagainya itu jangan. Sebab tempat meminta hanya Allah. Jadi kalau ada kita belajar-belajar ngubat-ngubat orang, kita rasa kita nak minta itu kan, hati-hati betul tu, biar jelas betul ilmu kita tu, jelas betul ilmu kita tu, supaya jangan sampai kita meminta kepada pokok, meminta kepada sungai, meminta kepada penjaga laut dan sebagainya. Jadi hati-hati ya. Baik. Allahus Samad, hanya Allah tempat meminta. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita belajar begitu. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Itu dalam Fatihah kita baca balik. Itulah yang kita baca.
17 kali Fatihah tu satu hari. Itulah kita. Hanya Engkau ya Allah aku sembah, dan hanya Engkau lah tempat aku minta tolong. Sebab itu ada ulama-ulama kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca Fatihah tu, kemudian dalam hati sebut kenapa yang kita nak minta. Hanya Engkau aku sembah, dan hanya Engkau aku minta tolong. Ya Allah ya Tuhanku, naikkanlah pangkat aku, ramai benar pesaing-pesaing aku ni. Situ maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudahkanlah urusan-urusan aku nak mendapatkan rumah, nak beli rumah, nak beli kereta. Masih tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya lembutkan hatiku ya Allah, pemurahkan aku ya Allah, mudahkan aku bersedekah ya Allah. Tu. Ada ini yang saya sebut ni, kitab-kitab baca cakap. Kitab-kitab mengatakan. Jadi dia kata ketua bila nak berdoa dalam Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebutkan permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan nambah ayat, tapi ada satu niat dalam tu pasal sempena dengan ayat tadi ialah ayat tempat meminta. Baik. Tadi kita sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berasas daripada Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Tadi Allahus Samad tu pasal apa? Pasal ada juga agama yang tukang tempat meminta dia ialah kepada dia punya ketua agama. Ketua agama dia nanti akan senaraikan apa engkau punya kesalahan. Dia kata salahkan aku ini. Dia pun bagi harga depan. Bagi harga. Ketua agama dia akan sebut harga, kemudian dipegang kepala waktu dengan ini, aku sebagai wakil Allah mengampunkan dosa engkau. Sebab itu datang ayat ni. Ada tak agama itu? Tak payah kita sebut agama tu, nanti kecil hati orang. Tapi kita nak bagi tahu memang ada yang macam itu. Memang ada. Jadi itu maksudnya Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid tu tidak beranak. Yulad itu tidak diperanakkan. Itu mengelak apa yang sebut tadi. Allah tu macam ada bapa ada mak. Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang serupa sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita pegang ayat ni, sudah selesai dah masalah. Kita dah yakin, tak payah ayat lain nak cari ayat sekian dalam surah-surah, tak payah. Qul huwallahu ahad. Sebab itu nama surah ini surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tahu ikhlas? Apa ikhlas? Itu tadi. Ikhlaskan kita dengan agama kita, dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu. Itu jadi itu yang disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita semayang ni, datang kita ke masjid ni, kalau datang dalam hati tu rasa-rasa nak riak dan sebagainya, cepat aja istighfar. Dia akan datang. Kan? Nak biar dia nampak dia orang kita ni warak dan sebagainya, dia akan datang. Nabi pun kena, bukan kita aja. Jadi tak boleh nak elak. Jadi jangan kaitkan ibadah kita tu dengan selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita diajar macam itu. Jadi kalau keluar rumah, sengaja aku pergi kerja cari rezeki untuk anak isteriku, lillahi ta'ala. Kemudian nak pergi asal apa saja, aku nak pergi main bola ni, kerana ini aku suka anakku, dan aku berdoa kepada Allah, aku harap Allah SWT dengan aktiviti aku ni akan menyebabkan badan aku jadi sihat dan sebagainya. Lillahi ta'ala. Kan? Dia mesti patah balik macam itu. Jadi kalau kita dapat yang kemarin kita dah cerita, dia kata jangan pergi semayang tu kerana lain, mesti lillahi ta'ala. Kalau kita nak cerita kerana contoh-contoh kan, saya agak mengulang-ulang tu. Jadi eloklah kita faham bahawa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Nabi Muhammad tu tidak besar tarafnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan silap. Nanti ada orang menganggap Nabi Muhammad lebih besar dari Allah. Itu bahaya. Maka Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Maka dia itu ialah contoh teladan kita. Ada dalam Quran sebut contoh dan teladan. Ada semua dalam Al-Quran yang menyebutkan dia menyebabkan sambungan. Tapi asas dia begitu. Baik, itu yang pertama. Jadi pentingnya kan kita ni diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya orikanlah. Itu yang senang cakapnya. Orikan gerak kerja kita. Jangan gerak kerja kita tu ada macam dia semayang, tapi semayang dia tu tak ori lah. Ori. Kenapa tu? Nanti aku nak minang anak dia tu, aku kena masjid sekali pula supaya dia suka Tuhan pada. Itu syirik tu. Itu syirik namanya. Kemudian ada syirik khafi. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Itu lagi dalam mengaji sini tak payah. Jadi baik, itu yang pertama. Yang pertama, ingat itu katanya untuk nak masuk syurga dengan nak mengelak neraka, itu pertama sekali memanfaatkan baik-baik dipanggil syahadah itu ya. Baik. Yang kedua disebut di sini, dirikanlah solat. Maka itu rukun Islam kan. Dirikanlah solat. Jadi bila kita sebut solat, solat. Tapi bila kita belajar kan solat itu 5 waktu sehari semalam. Kan mulalah kita belajar. Niat tiap-tiap satu ada lain. Kemudian rukun semayang pula 13. Ada pula rukun kalbi, rukun qauli. Itu yang saya kata Izhar. Terus tadi saya baca, saya dengar dia bercakap dengan ada orang tanya, sah tak sembahyang saya? Sah ke sembahyang saya Ustaz kalau saya baca Fatihah dalam hati aja? Saya dengar apa dia jawab. Dia kata Fatihah itu ialah rukun qauli. Qauli kan semayangnya ada 3 bahagian. Pertama rukun kalbi yang sebut dalam hati, iaitu niat kan. Kedua qauli yang lafaz. Ketiga fi'li, perbuatan. Jadi kata dia dalam ilmu, dalam pelajaran kita, dia tu qauli, lafaz. Kena qaul, kena cakap. Kalau hati itu dinamakan qalbi, maka dia terus bagi tahu semayang tak sah. Sekurang-kurangnya telinga kita sendiri dengar. Saya dulu ada satu ketika dulu, ingat saya mendengar kakak saya semayang perempuan kan. Rupanya saya yang salah. Dia betul. Pasalnya dia belajar, lepas itu dia buat. Jadi jangan sekali-kali mulut dia ke kami, tak boleh. Dia mesti ada desas-desus dia tu yang boleh telinga dengar Fatihah tu. Rukun qauli kan ada 3. Satu rukun qalbi. Qalbi itu kan hati. Satunya qalbi ni iaitu niat. Kedua qauli, menggunakan mulut, cakap. Qaul. Yang ketiga fi'li, perbuatan, sujud, rukun, angkat takbir. Itu perbuatan. Perbuatan ni biasanya tak ada apa-apalah. Tapi yang Fatihah ni kena tengok dia tu. Ustaz Zah kata tak sah solat. Jadi kalau kita dah semayang 50 tahun kan, apa nak kita buat? Kita tak kita kumat kamit di mulut-mulut. Ataupun ada orang tu dalam hati je, tahu-tahu dah siap je. Jadi mulai malam ini betulkan supaya ada suara. Jangan pula kuat sangat sampai terganggu pula orang sebelah. Tapi adalah suara, sebab itu tuntutan agama ya. Baik, itu solat. Jadi bila buat solat, memang kita sebut solat senang, tapi banyaklah macam yang kita sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 solat. Hal solat ni saja kalau kita belajar bertahun-tahun tak selesai kan. Baik, yang ketiga, berilah zakat ya. Yang ketiga, berilah zakat. Wa tu'tiyal
waktu tiyaz zakat. Tengok, waktu tiyaz zakat artinya orang Islam hendaklah tahap dan perangai atau taraf dia sampai boleh keluar zakat. Dia bukan kata zakat tak ada zakat tu, keluarkan zakat. Jauh sekali dia mengata terimalah zakat, jauh sekali. Dia mengata keluarkan zakat, bermakna setiap individu Muslim itu hendaklah berusaha sehingga dia mampu membayar zakat dalam apa juga bisnes dia. Kalau dia berniaga, dia mampu bayar zakat. Kalau dia berternak, hendaklah kambing 40 ekor kerana boleh buat zakat. Kalau berayam ke apa ke, itu pendapatan, sebab dia kira pendapatan, dia bukan kira ekor. Lembu berapa ekor. Jadi bila kita mengajarkan ilmu zakat ni, kita sepatutnya akan melahirkan orang-orang Islam yang mampu keluar zakat, baru dia hebat. Sebab itu Nabi kata yadun mulia, tangan yadun mulia khairun min yadun sufla. Artinya tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Apa maksud dalam bahasa kita? Senanglah kita faham. Pemberi itu lebih mulia daripada penerima. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam digalakkan tabiatnya. Apakah sekurang-kurang zakat? Sekurang-kurang zakat ialah fitrah. Jadi mampulah kita bayar fitrah. Tiap-tiap tahun bila raya, sebelum raya kita nak bayar fitrah. Dan kerana itu termasuk dalam mengeluarkan zakat. Jadi kalau bab zakat ni kan kita nak cerita lagi panjang ya. Kemudian katanya berpuasalah pada bulan Ramadan dan kerjakanlah haji. Itu dia. Bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak kata rukun Islam ni semak balik daripada mengucap dua kalimah syahadat, kita buat tak. Tapi yang haji itu ada syarat. Syaratnya apa dia? Mampu. Syaratnya mampu. Syarat mampu. Sebab mampu ini banyak pula kisahnya nanti. Mampu-mampu ni banyak kisahnya. Ada orang jual tanah lah, kalau tanah yang memang banyak tak boleh jual. Tapi kalau tanah itu je dia jual, boleh ke tidak? Itu lain masa kita bincang. Jadi berbalik apa yang Nabi sebut tadi, dia merungkaikan rukun Islam kan. Mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, zakat, haji 5 habis. Itulah syarat. Jadi nampak mudah. Jadi nampak kita dah buat. Kita dah buat ya. Haji mungkin ada yang tak mampu. Kalau mampu pun sekarang ni bukan senang nak dapat kota pun. Nak dapat kota pun bukan senang sekarang ya. Jadi oleh kerana itu, kalaupun tak dapat pergi pun jangan merana lah. Sebab itu dah di luar kita punya kita punya tanggungjawab. Jadi apa tanggungjawab kita? Start aja kita bekerja. Start aja kita kerja. Sign aja korang dah dapat kerja dia, mulalah buka tabung haji. RM1 sebulan pun tak apa. Itu artinya hati kita dah berniat nak siap nak pergi haji. Itu mustahil. Ajar semua anak-anak kita. Ada setengah orang lahir je anaknya sudah didaftarkan untuk buku di tabung haji. Tapi dah meninggal dia besok pun belum pergi. Tengok dia punya senarai tu. Kalau dia lahir tahun 22, dia kena pergi tahun 22 akan datang. Ikut jumlah awal. Kan? Covid lagi langsung dah tak boleh pergi banyak. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini ada pengajian itu sendiri ya. Baik, jadi jangan pula keluh kesah. Baik, kita pergi apa lagi kata Nabi Muhammad SAW ditanya. Lepasnya Nabi Muhammad SAW terangkan ini, Nabi kata kemudian Rasulullah SAW menerangkan lagi, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Yang itu tak dia nanya, Nabi terus cakap. Nabi kata, maukah kamu Muaz, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Dia terus cakap, berpuasa yang fardu dan yang sunat. Dia sebut waktu tadi puasa fardu, tapi dia pun suruh puasa yang sunat. Maka pintu kebajikan.
Itu kebajikan ya. Dan puasa ini kata dia, kata Nabi, adalah pendinding dari azab neraka. Dinding dari azab neraka. Jadi kalau dah terdinding kita dari azab neraka, percaya je lah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkir janji. Allah dah janji puasa benar dan puasa sunat ni pendinding daripada azab neraka. Jadi kita buat saja. Sebab ini perintah Allah, ini janji Allah. Ya, berbahagialah orang yang suka puasa sunat, Senin Khamis dan sebagainya. Dan dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau nak tahu macam mana nak membuang dosa, nak menghapuskan dosa, artinya ada jalannya, iaitu bersedekah. Itu penting tu. Jadi sedekah ni nanti, sedekah ini banyaklah. Sedekah yang besarnya zakat wajib. Sedekah-sedekah yang lain tu banyaklah, sunat lah, nazar lah, macam-macam ya. Jadi saya rasa tak payah nak dimudah. Tetapi dia nak bagi tahu sini, dia bagi tahu kepada Muaz, sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Air memang kesan betul madam api. Jadi kita banyakkan bersedekah ya. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Ini panjang huraiannya. Tak tahu kita boleh masuk ke dalam ni. Dia katakan untuk dapat kebajikan ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kesian belah Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk dalam kebajikan-kebajikan yang kita buat untuk diri kita dan keluarga dan anak-anak. Dia kata sembahyang di jauh malam, dia panggil sini waktu jauh malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat suci. Ayat suci yang dibacakannya ialah dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah kita biasalah imam baca ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat 16. Lepas dia sujud sejadah tu, bangkit balik, tatajafa. Lepas tu satu lagi ayat 17. Kita baca ayat ini dulu ya. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ini dua ayatnya. Itulah bunyi yang kita baca tu. Ini ayat arti dia. Ayat ini menyebutkan yang disebut yang bangun malam ni tadi, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Bila merenggangkan diri dari tempat tidur ni bila merenggangkan diri tempat tidur ni, tatajafa bermaksud tidak rehat pada satu tempat. Ianya juga bermaksud meninggalkan sesuatu, iaitu apabila kita tidak suka kepada sesuatu. Ayat ini bermaksud mereka yang meninggalkan tidurnya. Ayat ini mengatakan. Baik. Rupanya kalau kita sebut kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sanggup meninggalkan benda yang mengganggu kita untuk mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidur kita. Tidur itu kan sanggup meninggalkan tidur kerana nak bercakap-cakap dengan Allah dalam qiyamul lail, tahajud. Ini
disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dibacakan ayat ini. Dan ayat ini pula menyebutkan kalau sekiranya dalam kita merenggangkan, dia sebut sini lagi macam mana kita sebut, meninggalkan tempat tidur dan apa lagi disebut dalam tu, limbung kita ni kan, tidur tu kan kita selalu limbung ke limbung kanan, ini tempat seronok, tidur ni tempat seronok, tetapi kita tinggalkan itu untuk bangun pada waktu malam. Ini panjang syarahnya, tapi saya cuba nak menerangkan apa pandangan ulama. Pandangan ulama. Ulama mengatakan, diriwayatkan dari Anas, Ikrimah, Muhammad ibnul Munkadir, Abu Hazlim dan Qatadah bahawa dimaksudkan ialah menunggu di antara dua solat Isyak dan Maghrib. Ada ulama mengatakan maksud ini juga termasuk dalam kita Maghrib nak tunggu Isyak, termasuk dalam katanya tadi ni yang termasuk dapat pahala, termasuk dalam ni. Kedua, diriwayatkan dari Anas pula bahawa makna yang dimaksudkan ialah menunggu kedatangan waktu Isyak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang baik. Jadi menunggu waktu Isyak, samalah tadi kita bangun Maghrib lepas itu tunggu Isyak, ya. Tapi ada Ad-Dhahab mengatakan makna yang dimaksudkan ialah mengerjakan solat Isyak dan solat subuh secara berjemaah. Artinya dengan mengerjakan solat subuh berjemaah dengan Isyak berjemaah, itu sudah termasuk dalam apa yang dapat kebajikan ini tadi. Jadi kalau kita dah buat terus, tetapi ulama-ulama lain menambah, ianya bukan sekadar sembahyang itu saja, ada lagi tahajud, taubat, tahajud 4 rakaat, ya, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, lepas itu witir, ya. Itu ialah praktikal dalam tahajud itu. Ada selawat, baca selawat, ada istighfar, sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Cukup dah. Astaghfirullahalazim tu, ampunkan aku ya Allah, wa atubu ilaihi, terima taubatku ya Allah, 2 kali. Tapi dia pendek, ringkas. Erti yang sama, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ujungnya. Jadi yang ini dia ambil astagfirullah dengan wa atubu ilaihi. Biasanya kalau orang nak sembahyang hajat, ya, orang sembahyang hajat, selepas dia minta hajat itu, dia ucap astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi 99 kali. 99 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Sebelum lepas minta sesuatu. Ini nampaknya banyak berlaku, insya-Allah. Jadi saya fikir masa kita pun tak untuk, jadi kita sambung lagi pada minggu akan datang, akan syarah yang berkaitan dengan perbincangan kita hari ini, iaitu sampai ke sembahyang malam ni. Jadi sembahyang malam ni, cadang saya minggu depan kita cuba mentafsirkan Tata Jafa ayat 16 dan lepas tu ayat 17. Ayat 17 juga saya agak ni tuan-tuan nanti boleh baca-baca dalam dalam Tata Jafa ni, tuan-tuan boleh baca nanti sampai ayat 17, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam ayat ini nanti Allah menyatakan bahawa nikmat yang Allah bagi dekat kita di dunia ni sikit penuh, tetapi nikmat yang Allah akan spare, akan reserve untuk kita di akhirat nanti, yang tak akan pernah didengar di telinga, yang tak pernah tengok di mata, yang tak pernah dirasa, itu akan disebut oleh dalam ayat nanti. Jadi macam mana gayanya? InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada minggu akan datang. Semoga kita dapat sama-sama seronok mengamal.
Pasal apa? Bila kita dah dengar apa nama ni daripada kitab-kitab macam ni, kita rasa macam correction. Kita dah buat dah, cuma usah yang kita belajar betul. Kan? Jadi kunci dia, kesimpulannya, kuncinya lillahi. Apa pun kerja kita buat lillahi ta'ala. Itu dalam semayang. Apabila dalam semayang itu kita pindahkan kepada kerja kita pula, apa yang kita buat, apa jawatan kita di pejabat, apa jawatan kita di kampung, apa jawatan kita di masjid, juga macam itu. Lillahi ta'ala. Akan ada orang nanti datang jumpa dengan kita, engkau ni anu sangat, luruh benda sangat, macam ni. Ada. Cuba kau buat macam ni. Dia nak mengajak kita tu nyimpang. Nampak yang bercakap tu macam orang, tetapi sebenarnya orang yang bercakap dengan kita tu sebenarnya ialah yang kita kata yang waswi supi sudurillah tu banyak tu. Dia kadang merupa orang, dia kadang merupa dalam hati, macam-macam. Jadi kemaskan jadi diri itu lillah ta'ala. Kita dengar aja apa dia cakap, tapi kita kata aku lillah ta'ala. Supaya kalau nak mencari satu orang yang sempurna dalam dunia ni, takkan jumpa kita. Bila kita nak mencari orang sempurna, macam awak tu sempurna sangat, takkan jumpa kita. Ya tidak? Sayyidina Umar tu, tengok belum Islam macam mana rupanya. Dia terpaksa membunuh anak dan sebagainya, anak dia sendiri dibunuhnya kerana dia mengikut agama dia pada waktu itu. Tapi bila lepas jadi Islam, tak ada orang yang boleh lawan dia. Punya hebatnya pemerintahan dia. Jadi kita pun ingin macam itu. Semuanya Allah dah tunjukkan dalam sejarah bagaimana sebenarnya kita tak boleh kesalahan yang besar sekali apabila kita memanggil-manggil orang tu dengan panggilan-panggilan yang macam kita panggil tahu. Sebab macam itu tak boleh. Sebab kita ni manusia, tak boleh buat bercakap macam itu. Iaitu Allah aja mengenal dengan kita apa perangai-perangai tarut. Kan? Tapi kalau kita kata awak tarut, tak boleh macam itu. Siapa awak nak sebut macam itu, kan? Itulah contohnya supaya kita sentiasa kawal diri kita. Apa dia macam-macam nak kawal? Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, tak ada apa boleh masuk. Kita akan terus melaksanakan tugas kita dengan istiqamah kerana kita berkehendakkan laba yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah 3 minit lagi kita solat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampun kepada kita kalau ada salah silap dan membetulkan alignment kita. Kereta kita kalau lepas beberapa bulan, beberapa tahun kena hantar alignment di balik semula. Kerana bila kita pegang-pegang dia nak ke kanan ni kerja dia. Nak ke kanan je, itu alignment tak betul tu. Kadang kita kena tahu besi pula sikit, tung besi, elok dia. Itu alignment namanya. Kadang-kadang bila kita dah berjalan banyak ni, kita alignment tak betul, jadi betulkan balik. Jadi pembetul alignment ni ialah penceramah yang ngaji-ngaji itu, dialah yang akan betul. Dan dia tak membetulkan seorang-seorang tau. Masing-masing bila masih bercakap tu, dia tahu punya tak betul. Dia betulkan sendiri. Tak payah nak pula mengaku saya tak betul lah Ustaz, tak payahlah. Masing-masing betulkan je supaya dia bersesuaian dengan kehendak undang-undang agama itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam.